skru dia ni, skru dia mesti panjang ni. Okey, sekarang ni jam dah pukul 4.30 tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah untuk pendawaian semua settle. Settle yang mana saya buat lah. Jadi sekarang ni saya dalam bumbung. Bantu staff saya pasang J-hook. Okay, ni J-hook. Siapa yang tak kenal J-hook ni, inilah dia J-hook dipanggil. Sebab apa dia panggil J-hook? Sebab dia macam huruf J lah. Jangan tanyalah kenapa dia panggil J-hook. Sebab dia macam J. Kalau D-hook tu dia macam D. Saya nak ajar ni owner, pengguna, kadang-kadang dia tak tahu. Okey. Semalam saya ada bagi tahu cara dia pasang apa ni? Kayu untuk J-hook. Tak betul. Tak betul tu maksudnya pada besi siling ni. Okey, ni yang saya dah buat yang baru. Ni yang baru. Dia kita pasang kayu untuk kipas ni, untuk J-hook. Kita kena letak pada besi ataupun kayu ataupun besi kerangka utama. Ni yang utama orang panggil. Ni utama saya nak bagi tahu. Kita letak macam ni. Settle, selesai masalah. Tak perlu kita nak apa ni? Tak perlu nak pelik-pelik lah. Macam yang ni. Tunjuk dia. Zoom bagi dekat. Boleh zoom Okay, nampak? Okay, sini. Walaupun kita nak apa ni, kita nak wayang, tapi wayang kita tu biarlah orang tengok tu secara apa ni, secara kita buat kerja ni jujur. Bukan letak kipas memanglah bukan 10 kilo. Tapi kalau nak buat wayang, bukan tu cara dia tuan-tuan. Dia tu orang panggil menyusahkan orang. Buat wayang tengok kayu letak pada besi siling. Guru mana ajar anda? Guru ni yang buat wiring rumah ni saya nak tanya guru mana yang ajar anda? Benda ni tak perlu diajar, tapi kita kena fikir. Kipas bila dia berpusing dia akan bergerak, tuan-tuan. Kena faham, bila dia bergerak, kalau seandainya siling kapur ni tak kuat, siling kapur ni memang tak akan kuat pun. Yang pertama dia akan bagi crack untuk siling kapur, dia pecah. Bila siling kapur terpecah, nak ditakdirkan besi ni tak kuat dah tuan-tuan. Tertanggal daripada skru untuk besi ni tertanggal jatuhlah kipas tu ke bawah. Kalau kipas tu jatuh naik ke atas tak ada masalah, orang tak risau benda tu. Tapi masalah sekarang ni kipas tu dia jatuh ke bawah. Jadi untuk electrician cubalah buat elok-elok untuk kayu hook ni. Tak payah nak buat pelik-pelik. Ambil kayu ikut saiz kerangka ni berapa kaki yang dia buka, cari kayu letak. Kalau rasa susah nak buat kerja, rasa susah nak cari kayu, nak buat kerja semua tu senang, baik tak payah buat kerja wiring. Lama dah kerja wiring. Kerja wiring ni dia bukan setakat lay kabel je nak selamat. Apa yang kita buat mesti kena selamat. Kena fikir, saya sanggup beli benda ni. Ni dia punya skru ni. Ini skru ni. Saya pakai skru ni. Macam mana saya buat? Nanti saya tunjuk. Bagi fokus dia.
Pasang jihuk ni seorang boleh. Nah, sini dia. Dekat nampak ukur dia. Ukur dia. Tengok bukan susah pun. Cuma dia panas je lah. Dalam bumbu ni dia panas. Bagi sesiapa yang nak kurus boleh lah. Dia sauna. Dalam ni dia sauna. Sauna free. Saya kalau tak buat exercise, saya datang bantu staff ni sebab saya nak kurus. Saya nak ajar yang jenis electrician yang tak faham bahasa sikit. Saya minta maaf tuan-tuan. Sebab kadang-kadang tu dia sakit hati juga. Tengok electrician buat kerja ni. Mana ni? Sepanah dia. Ambil sepanah hidup Dah. Okey, lepas tu bukan susah pun. Ketatkanlah benda ni. Okey, bila dah ketat, okey pilih. Ini tak boleh injak lagi Okey, tak apalah. Situ ada paip. Okey, macam mana? Ambil penebuk ni. Ni. Dia tebuk besi sekali dengan kayu. Aduh. Okey, macam mana anda nak kena buat? Ni nak kena ajar satu persatu pula. Aduh. Kenapa tak turun dia? Turun, okey. Tebuk, bagi dekat dia. Lepas tu pakailah skru ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang budiman. Saya ni baru dalam elektrik. Tapi majoriti saya tengok orang buat hook kipas ni, kayu untuk hook kipas, semua ambil sambil level. Okey, kita buat macam ni. Okey, skru ni pakai yang 3 inci. Minimal. Ni saya pakai yang 2 inci setengah. Sebab 3 inci tak ada. Jadi saya pakai yang ni je lah. Okey, masuk yang ni. Senang je. Nah, dia pun ketat. Dia pun kuat benda ni. Okey, sebelah lagi. Okey, dah. Cukup. Nah, tengok.
Nak naik duduk pijak atas ni pun tak ada masalah dah. Senang tak pasang apa ni, kayu untuk jehuk. Sebab tu saya bagi tahu buat kerja kena ikhlas. Nak ikhlas ni kena selalu solat lah. Kalau anda pun tak pernah solat, memang kelaut lah tu. Jadi itulah tuan-tuan, pasanglah secara betul, secara selamat. Sekurang-kurangnya kita ikhtiar, kita usaha untuk cara yang selamat, insya-Allah. Manusia yang nak duduk dalam ni pun selamat lah. Jadi yang saya buat, alhamdulillah dah settle, tunjuk dia. Okay, trunking ni memang dah ada, trunking bukan daripada saya pakai. Saya cuma tompang je trunking ni. Lepas tu, yang lain, tak ada dah. Cuma tunggu nak fitting-fitting. Lepas tu kita akan test. Sebab untuk DB pun saya dah settle. Untuk lampu, tinggal yang ruang tamu. Kipas ni, yang ni je saya boleh pasang. Sebab yang lain dia pasang kayu macam tu je. Okay, kalau anda boleh nampak, nampaklah. Jadi saya pun nak turun. Baju seluar semua dah basah. Main dalam bumbung, sauna. Jadi siapa-siapa nak kurus, tak payah nak apa ni. Tak payah nak keluar wang banyak-banyak. Tak payah nak buat keluar duit banyak-banyak. Datang sini dengan saya. Senang je. Kita duduk dalam ni sehari. Sauna. Jadi okey, beres. Saya nak sambung kerja. Okey, alhamdulillah saya pun dah siap. 100% dah siap untuk pendawaian. Untuk wiring yang electrician sebelum ni tak tarik kabel, dah siap. Okey, untuk lampu ruang tamu ni dia. Lepas tu untuk bilik, okey, untuk bilik ni cuma kipas je saya tak buat. Sebab apa saya tak buat kipas? Sebabnya kayu tak ada. Kayu untuk untuk saya sangkut jehuk. Tak boleh. Kalau kayu yang asal dia tu, kayu dia pendek. Kayu dia tu pendek 2 kaki. Tak boleh. Kalau saya tak fikir owner rumah manusia yang nak duduk dalam ni, saya pasang je, siap je kerja saya. Tak boleh. Tapi kena fikir tuan-tuan, keselamatan orang yang nak duduk dalam ni, kita letak diri kita dan keluarga kita. Kalau orang pasang ala kadar, macam mana agak-agak. Sebab dia bahaya kipas. Kipas bila dia berpusing macam ni, kalau dia tak balancing, habis siling kapur, pecah. Kalau besi tak kuat, dengan besi-besi siling kapur jatuh ke bawah. Jadi kesianlah, kesian untuk apa ni? Kesian untuk owner rumah lah. Okey, untuk bilik ni sama juga. Kabel dah ada, kabel atas dah ada, cuma saya tak pasang. Sebab apa saya tak pasang? Untuk keselamatan. Kalau owner masuk, dia akan terus pasang kipas je pengguna ni, owner ni. Dia tengok kipas tak berpusing, sekurang-kurangnya selamat. J dah ada, cuma kayu saya tak pasang lagi, kayu tak cukup. Saya ingatkan kayu tu boleh pasang, tapi kayu tu saya tak boleh buka. Sebab kayu tu dia dah apa ni? Bukan pendek, kayu tu untuk siling kapur. Orang siling kapur dah pasang besi dia dekat kayu tu. Jadi saya tak boleh buka, jatuh. Okey, mana lagi? Deng. Okey, untuk bilik ni pun sama tuan-tuan. 3 bilik kipas semua saya tak pasang. Okey, ni untuk tandas. Tandas, lampu dalam ni. Lampu tandas, lampu bilik air. Ni dia. Okey, lepas tu lampu luar. Okey, lampu luar ni, saya terus jalan pipe daripada dalam, tebuk, keluar. Saya tak boleh nak lay kabel daripada luar dah. Bila bekas tangan orang lain, saya yang kena fikir jalan tu supaya mudah. Jadi nak tak nak kena terima. Yang ni untuk posh. Okey, untuk posh saya alih. Walaupun dia tak stable, tak sama tengah-tengah, tak ada masalah. Sebabnya kabel saya dah ngam-ngam dah. Saya pun dah tak nak tambah dah. Tak nak sambung, kabel tak nak tambah, tak nak sambung. Jadi daripada tak siap, baik saya buat kat situ, senang. Yang penting lampu tu menyala, selamat. Itu je yang penting. Jadi saya nak check voltage. Okey, sini dia. Okey, untuk spek DB saya dah tukar.
Main switch saya pakai MCB 2 pole 32 fokus dia. RCCB 40, ada yang C20, ada yang C16, ada yang C6, ada yang C10. C6 ni yang saya tukar. Okay, C6 ni yang saya tukar, C10 yang asal, C16 asal, C20 asal. Jadi untuk pendawaian yang asal ni dia ada masalah sikit. Masalahnya dua neutral, dua live sampai ke dB. Salah. Dia kalau kita nak buat satu circuit, kita kena faham. Kebiasaannya orang electrician ni dia dah tahu macam mana maksud satu circuit ataupun satu litar. Tak perlu saya nak terangkan. Jadi saya tak tahu electrician yang sebelum ni buat ni kenapa jadi macam ni. Dia sampai dua kabel pada dB. Kabel kuning ni dia kawan untuk dapur. Kabel biru dia kawan untuk exhaust fan, dalam masa yang sama dia pergi ke tandas. Bila kita nak buat 1 litar, neutral dengan bumi kita tak boleh kongsi. Bila 1 litar dia bergerak semua 1 litar. Neutral, bumi, live ataupun earth dia mesti kena bergerak 1 litar. Kita tak boleh nak looping yang tandas ambil yang kat dapur bawa pergi ke bilik. Dah hancur. Sebab tu saya tak nak campur pendawaian yang asal tu. Jadi yang saya buat ni, ini je yang saya buat. 1, 2, 3, 4 yang saya buat. Yang dia buat, yang electrician sebelum ni buat, 1, 2. Kuning dengan biru. Yang saya buat semua merah. Jadi salah. Saya boleh cakap salah je lah. Electrician sebelum ni buat ni salah. 1 litar semua orang faham. Siapa yang belajar ke, yang jenis ikut orang-orang lama ke, dia tahu 1 litar ni dia mesti bergerak 3 kabel. Dia tak boleh dah nak campur. Contoh untuk ruang tamu. Ruang tamu ni saya buat 2 litar ataupun 2 circuit. Ataupun 2 MCB. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, mati yang ni. Kipas, lampu dengan posh. Lampu luar, tunjuk dia. Okey. Ini 1 litar. Sini kat ni dia. Ini 1 circuit. Dia panggil 1 MCB. Bila 1 MCB, live, neutral, earth, dia mesti sekali. Dia tak boleh dah nak looping dengan yang lain. Sebabnya kalau terjadi litar pintas ataupun short, kita nak trace dia tu susah. Sebab kita dah campur-campur dah neutral. Jangan main belasah macam tu je. Okey, yang ni 1 circuit saya buat. Maksudnya 1 litar. Neutral dia lain, live dia pun lain. Neutral dia sama, live dia sama, earth dia sama juga. Itu je, 1 circuit. Cara yang betul macam tu, bukan kita main looping sebelah sana, bawa ke laut dah, ke longkang dah, masuk pula dalam apa ni, tak apa-apa buat kerja. Jadi kena buat betul lah, tuan-tuan, kena buat betul. 1 circuit ni tak payah ajar benda tu. Jadi inilah yang saya buat. Apa yang saya perlu tukar, saya tukar. Apa yang saya perlu tambah, saya tambah. Tapi setakat ni, C6 ni yang saya buat lah. Jadi saya nak test voltage TMB. Tu dia. Voltage TMB drop. 202. 202, betul ke ni? Ada. 203. Ni voltage TMB drop ni. Apa dia? 20? 206. Okey, mana lagi? Live. Neutral. 206. Biar betul. Tak apalah. Lepas tu live dengan bumi 214. Okey, live dengan neutral ni tak cukup. Drop. Kalau malam lagi dia drop. Sebab penggunaan ramai. Tak boleh. Dia voltage anda kena tahu, pengguna kena tahu. Minima 216. Minima 216, maksima 253. Sekali lagi, minima 216.2, maksima 253. 253 anda kena telefon pada TMB.
Yang ni 2120 ni. Kesalah betul, betul dah saya set. Tu lah voltage AC. Takkan DC. DC bateri. Saya pakai AC. Okey, AC. Bagi fokus dia AC. Okey, kosong. Ini daripada TMB. Ini yang daripada TMB. 207, 208. Kenapa lampu boleh menyala, kipas boleh berpusing? Sebab dia ada minima dia. Minima untuk hidupkan lampu dan untuk apa ni? Untuk fungsikan kipas dia ada had minima dia. Jadi kena tengok pada kotak dia tu. Dipakailah, nanti saya beritahu lah kontraktor. Apapun voltage dia bawah daripada 216. Jadi kena TMB kontraktor kena call TMB. Untuk tugas saya alhamdulillah settle dah. Untuk M baru 2.9 M penggunaan. Okey. Okey, yang ni 3 lampu menyala. Bila 3 lampu menyala maksudnya correct. Correct ni maksud dia betul dan pendawaian yang saya buat ni semua bersambung. Correct. Boleh pakai tak benda ni? Tak boleh. Tapi kalau untuk check ni boleh. Kalau nak pakai, nak tahu dia ni safety, selamat ke tak, tak boleh. Ini hanya untuk check soket plug je. Yang ni yang rosak ni, boleh boleh. Boleh dia. Boleh. Ya. Daripada boy tu. Okey, mana lagi kita buat dia? Sini mudah ada 2. Okey, correct. Fokus ni. Mana lagi? Bilik ni. Okey. Fokus Last sekali bilik ni Okey. Bila saya tekan apa ni? Button test strip ni RCCB trip. Okey. Jadi settle. Yang saya buat alhamdulillah berfungsi dan bumi yang electrician buat sebelum ni pun berfungsi. Bumi saya tak buat tuan-tuan. Bumi bukan saya yang buat, electrician sebelum ni. Yang saya ni cuma sambung buat dia. Jadi tak adalah kerja saya alhamdulillah siap untuk 2 hari. Kerja sehari boleh siap tapi dapat dekat saya 2 hari. Okay, exhaust fan saya pasang sebab saya tengok ada tu exhaust fan. Okey dah tu. Jadi tak ada apa dah tuan-tuan. Saya pun nak settle, kemas-kemas barang, saya nak balik. Jadi apa yang salah daripada saya, perkataan yang menyinggung perasaan anda di luar, saya mohon maaf. Kadang-kadang duduk dalam sauna ni dia panas dalam sauna ni. Jadi yang mana faham-fahamlah. Saya cuma betulkan apa yang salah. Yang salah saya bagi tahu salah, yang betul saya bagi tahu betul. Saya tak komplain yang electrician ni buat sebelum ni pakai trunking ke salah tak. Dia pakai trunking betul. Cara dia pakai trunking, dia lay kabel apa tak ada masalah. Cuma ada tempat yang salah jelah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang baru follow saya. Jadi settle lah. Saya pun akan bagi tahu kontraktor. Jadi sekali lagi tuan-tuan yang mana berminat dengan perkhidmatan saya, anda bolehlah call pada nombor pada video tu. Saya ada letak. Jadi sekali lagi saya Zahran Engineering. Saya ucapkan terima kasih. Salam maju jaya daripada saya untuk anda di luar yang baru dalam dunia elektrik macam saya ni. Kerja jujur, ikhlas, amanah. Kerja kena jujur, solat jangan tinggal. Kalau kerja jujur, solat tinggal, ke laut juga tu. Jadi sekali lagi tuan-tuan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.